apakah yang dimaksudkan dengan tenancy agreement ataupun saya dah ceritakan tadi dalam bahasa Melayu ni adalah perjanjian sewaan. Perjanjian sewaan ini adalah satu dokumen kontrak perjanjian yang dibuat di antara tuan rumah atau pemilik dan penyewa yang mana sudah tertulis tanggungjawab dan kewajipan setiap pihak sepanjang tempoh sewaan tersebut. Okey, baik. Jadi dokumen perjanjian sewaan ni adalah digunakan bagi melindungi hak tuan rumah dan juga hak penyewa melalui undang-undang dan syarat-syarat sepanjang tempoh penyewaan. Jadi di dalam perjanjian sewaan ini akan dinyatakan juga bahawa maklumat rumah yang disewa, itu yang pertama. Yang kedua, perabot peralatan dan kesemua kemudahan yang termasuk di dalam harga sewa tersebut. Buat masa ini, masih lagi tiada undang-undang yang khusus yang terdapat di Malaysia tentang perjanjian sewa rumah ini. Kerana perjanjian sewa rumah ini ataupun perjanjian sewa ini masih di bawah Akta Kontrak 1950 dan sedikit mengenai pengusiran penyewa di bawah Akta Relief Spesifik 1950. Namun tuan-tuan dan puan-puan, usahlah gusar kerana pada tahun ataupun pada suku pertama tahun 2020, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT dijangka akan membentangkan satu akta iaitu Akta Sewaan Kediaman di Parlimen pada sekitar suku pertama tahun 2022 dan oleh itu pihak pemilik ataupun penyewa mempunyai hak untuk meletakkan apa-apa terma yang boleh dirasakan mungkin sesuai bagi menjaga kepentingan serta manfaat antara kedua-dua belah pihak. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penerangan ringkas saya untuk setakat ini. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada dalam kalangan masyarakat ataupun tuan-tuan yang bertanya. Dia bertanya, tuan, boleh ke kalau saya tak nak gunakan perjanjian sewaan ni sebab saya rasa leceh lah nak buat agreement lah apa bagai kan. Okey, baik. Memang tidak menjadi satu masalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun dari sudut tuan rumah dan penyewa tidak mahu menggunakan dokumen perjanjian sewaan. Yelah kan, leceh kan? Kan dan satu hal pun nak kena buat agreement pula. Padahal nak buat sewa je pun. Okey, tapi kena ingat ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat sekiranya tiada dokumen perjanjian sewaan ini dan sekiranya ada apa-apa yang terjadilah selepas ini mungkin dari sudut konflik, kekeliruan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak buat claim ataupun kita nak buat tuntutan? Yelah kan, tak ada bukti secara bertulis, jadi susahlah untuk kita buat satu tuntutan ataupun satu claim. Yelah, tuan rumah pun dah beli rumah mahal-mahal, mestilah nak menjaga keadaan rumah tersebut dan penyewa pula bayar duit sewa pula bulan-bulan ni kan. Mestilah dengan harapan untuk dapat hidup di dalam rumah yang selesa dan dijaga dengan baik. Jadi pun kalau nak ikutkan untuk pembayaran kos tenancy agreement ni sebenarnya tak mahal pun. Nanti kalau ada apa-apa, susahlah pula nanti. So saya sarankan sebelum berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini akan terjadi, jadi saya amat menyarankanlah penggunaan dokumen perjanjian sewaan. Mungkin saya faham ada segelintir daripada masyarakat kita ni yang merasakan dokumen ni adalah remeh dan tak perlu pun untuk dibuat. Baik, mengapa saya katakan begitu? Okey, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan suka untuk saya tekankan sekali lagi bahawa penggunaan tenancy agreement adalah sangat crucial. Adalah sangat penting kerana jika ada apa-apa terjadi pada keadaan rumah tersebut ataupun mungkin ada segelintir daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin buat claim. Macam mana nak buat claim? So kalau tak ada tenancy agreement ni macam mana kita nak selesaikan dengan cara yang baik tanpa adanya pembuktian yang sah. Lagi-lagi kalau tuntutan tu bila nak dibuat tiba-tiba melibatkan kes court pula ataupun kes mahkamah pula. Dan dia ada mempunyai terma-terma yang menimbulkan konflik ataupun menimbulkan pertikaian antara kedua-dua belah pihak. Lagi teruk lagi apabila tak ada bukti pun. Tak ada bukti, sebarang bukti yang boleh selesaikan perkara ini. Dan lagi satu, ada juga certain case yang bila dia buat sewaan ni, dia buat hanya by verbal agreement sahaja ataupun perjanjian mulut tanpa ada dokumen hitam putih. So apabila dah terjadinya perkara seperti itu, maka sukarlah untuk nak buat claim ataupun nak buat tuntutan dan sebagainya. Lagi sukarlah untuk kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Bila lagi teruk kalau
tiba-tiba tak ada saksi pula. So macam mana mahkamah nak decide itu sebenarnya? Okey, baik. Sebab itulah saya katakan ada kepentingannya dari sudut tenancy agreement ini. Kepentingannya salah satu yang saya boleh katakan bahawa tenancy agreement ni bukan sahaja untuk menjaga hak ataupun menjaga interest ataupun kepentingan tuan rumah atau penyewa semata-mata, tetapi sekaligus dapat menjadikan si penyewa ni dia ada rasa responsibility untuk menjaga keadaan rumah yang disewa tanpa sesuka hati. Ya, tanpa sesuka hati, merosakkan kemudahan yang disediakan oleh tuan rumah. Yelah, kita pun tak kenal siapa penyewa rumah tu. Takkanlah senang kita nak percaya pada orang yang kita tak kenal. Takkanlah kita nak habiskan duit rumah semata-mata tu, semata-mata untuk kita duduk kat rumah. In case tiba-tiba kalau barang-barang ataupun rumah tu tiba lunyai ataupun rosak tiba-tiba. So kita tak nak terjadi perkara yang seperti itu berlaku pada diri kita, sama ada dari sudut tuan rumah ataupun penyewa. Jadi untuk menjaga keadaan rumah dengan adanya tenancy agreement ni, dia akan menjadikan si penyewa mempunyai rasa tanggungjawab dan mengambil peranan untuk menjaga rumah dalam keadaan baik.